Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah kali ke-27. Kuliah ke-27 ini adalah mempersembahkan data yang ada pada kuliah 26 tadi dalam bentuk graf, dalam bentuk rajah. Dan dalam rajah ni lebih mudah pada saya, rajah ni lebih mudah kita terangkan. Seperti yang saya dah sebutkan pada kuliah ke-26, faktor yang berubah di sini adalah buruh. Buruh 1 Ahmad, buruh 2 Abu, buruh ketiga Atan, buruh yang keempat Zahid, buruh yang kelima Hakim, buruh yang keenam Alung. Okey. Paksi ini adalah paksi jumlah pengeluaran. Seperti dalam jadual, saya tunjukkan bahawa apabila Ahmad seorang bekerja, Ahmad mengeluarkan 5 tan. Kemudian apabila Ahmad dengan Abu kerja, dia mengeluarkan berapa tadi? 10 tan. Dan kita dapati bahawa graf jumlah pengeluaran ni apabila semakin ramai buruh yang bekerja dalam tanah ini, kita dapati bahawa jumlah pengeluarannya naik. Dia terus naik. Dan tapi kalau kita lihat di situ, kadar kenaikannya tidak sama tau. Daripada bawah sini sampai ke atas dia berubah. Dia berubah-ubah. Macam mana kita nak tengok dia berubah-ubah? Kita jangan dapati kita tengok dalam kilo pengeluaran purata. Ini kilo pengeluaran purata. Dalam jadual tu kita tunjukkan kilo pengeluaran purata, dan ini dia punya graf dia. Jadi dia naik daripada kosong naik 5, terus naik. Sampai buruh yang keempat dia maksimum. Lepas buruh yang keempat, iaitu selepas Zaid masuk, apabila Hakim masuk, kita dapati bahawa pengeluaran purata dia menurun. Nampak tu? Kiranya menurun ke bawah. Kemudian kalau kita tengok sumbangan bagi setiap buruh yang baru, kita dapati bahawa kalau Ahmad saja kerja, dia dapat keluarkan 5 tan. Apabila Abu masuk, sumbangan Abu tu kepada pengeluaran naik lebih tinggi, 10. Dan kemudian apabila Atan masuk, kita dapati bahawa sumbangan Atan kepada pengeluaran naik kepada 15. Tetapi apabila Zaid masuk, kita dapati bahawa sumbangan Zaid sedang menurun. Kemudian apabila Hakim masuk, lagi rendah. Hakim punya sumbangan kepada pengeluaran ni adalah jauh lebih rendah daripada yang daripada sumbangan Zaid. Apabila Alung masuk, Alung tak beri apa-apa sumbangan. Kosong. Jumlah pengeluarannya pun tidak berubah dari 45 hingga 45. Kosong. Jadi di sini ada hukum pengeluaran. Pertama adalah hukum pengeluaran bertambah.
hukum pengeluaran bertambah ini berlaku di kawasan buruh yang pertama, iaitu Ahmad, Abu, Atan dan Zahid. Tengok, semua graf dia naik dengan kadar yang lebih tinggi. Cuma apabila kita lihat di sini, kalau kalkulatornya, kalkulator pengeluaran, dia maksimum pada buruh yang keempat, iaitu Zaid. Tapi kalau tengok daripada keluaran puratornya, keluaran marginal, keluaran sudnya, kita dapati bahawa maksimum yang disumbangkan oleh buruh yang ketiga, iaitu Atan, ialah maksimum 15. Lepas tu turun. Jadi persoalannya yang kita nak tanya ialah, kalau saudara-saudari jadi pengusaha, tuan punya tanah, persoalannya, setakat berapa buruhkah yang saudara-saudari nak gunakan, yang diambil untuk mengerjakan tanah inti, mengeluarkan jagung tadi? Kalau ini membantu untuk kita buat keputusan. Jadi keputusan kita ialah, kalau kita ambil sampai 4, kita dapati bahawa jumlah keluaran meningkat. Dan keluaran purata pun meningkat, keluaran sud juga meningkat, kecuali pada buruh yang keempat, yang ketiga, dia dah mula menurun. Tapi kita masih untung kerana dia masih meningkat. Kerana keluaran puratanya meningkat. Tengok, graf dia akan meningkat, jumlah keluaran meningkat. Jadi jumlah hukum pengeluaran bertambah ini mengatakan, apabila kita menambahkan penggunaan faktor berubah, apa faktor berubah di sini? Ialah buruh. Daripada seorang buruh, kepada 2 orang buruh, 3 orang buruh, 4 orang buruh. Kita tambahkan penggunaan buruh ini, kita dapati jumlah pengeluaran kita naik, keluaran purata naik, keluaran sud pun naik. Dan keluaran sud akan maksimum pada buruh yang ketiga. Jadi kita akan gunakan buruh yang sampai ke berapa? Kalau kita ambil 4 orang, masih untung lagi bukan? Pasal semua ni naik, purata pun naik, jumlah keluaran naik. Faham tu? Jadi hukum ini untuk menunjukkan kepada kita berapakah buruh yang kita nak gunakan. Kerana kita dapati satu lagi hukum, iaitu hukum pengeluaran berkurangan. Iaitu kawasan 2. Yang pertama kawasan 1. Di sini, di kawasan 2 ni, iaitu daripada buruh yang keempat sampai buruh yang keenam, tambahan buruh kepada tanah ini, iaitu dengan kemasukan hakim, kemasukan alung, kita dapati bahawa sumbangan dia kepada pengeluaran tidak banyak. Kita dapati dia meningkat, tapi dengan kadar yang lebih perlahan. Tengok, keluaran purata menurun, eloknya menurun ini. Dan keluaran sud lagi menurun lagi jauh, lagi drastik.
menurun. Jadi tambahan buruh yang kelima dan keenam, itu tambahan Hakim dan Alung, tidak memberi faedah yang banyak, terutama buruh yang keenam. Apa Alung masuk ni, Alung sebenarnya bukan bekerja, mengacau aja jadinya. Dia tak beri sumbangan. Lebih bayar kena bayar gaji. Jadi di kawasan ini adalah berlakunya hukum pulangan berkurangan. Nampak? Mudah kan? Tambahan buruh dalam tanah yang sama, kita dapati bahawa jumlah keluaran meningkat tapi dengan kadar yang lebih perlahan. Dan kalau ditengok kalau purata pengeluaran dengan pengeluaran sud, kedua-dua ni mencurun ke bawah daripada kiri ke kanan. Di sinilah berlaku hukum pulangan berkurangan. Okey? Dan apabila selepas itu, pada tahap yang ketiga, ruang yang ketiga ini, iaitu apabila pengeluaran sud negatif, kita tidak akan ambil buruh lagi. Tidak akan ambil tambahan buruh bekerja di sini. Katakan di sini Acong. Apabila Acong datang, Acong bukan menyebabkan pengeluaran naik, pengeluaran turun, negatif. Tidak mengeluarkan apa-apa, tidak mengeluarkan tambahan apa-apa. Jadi tanah tu jadi sesak lah, sesak. Jadi orang tak boleh kerja, cangkulnya belagakan cangkul, orangnya belaga orang, ramai sangat. Nampak tu? Jadi kita tidak akan menggunakan buruh di sini. Tidak ada tambahan buruh. Jadi keputusan kita, raja ini menunjukkan apakah harus kita buat apabila kita nak mengambil berapa bilangan buruh yang akan bekerja dalam tanah ini. Dalam ruangan yang pertama, setiap tambahan buruh, daripada buruh satu, daripada buruh aman, kemudian Atan masuk, Abu masuk, Atan masuk, semuanya bagus. Dia terus naik, pengeluaran naik, purata pengeluaran naik, pengeluaran sud pun naik. Seronok. Jadi apabila dia masuk bahagian yang kedua, iaitu apabila selepas Zahid, kita ambil Hakim, ambil Alung, keluaran dia naik tapi dengan keluaran dengan kadar yang lebih rendah. Jadi kita akan fikirkan, di mana kita nak ambil? Berapa ramai buruh yang kita nak ambil? Ini keputusan yang kita nak buat. Ekonomi itu menggaji, itu keputusan yang kita nak buat. Berapa ramai yang kita nak ambil? Jadi keputusannya ialah di antara 4 dengan 5 ni bergantung kepada upah. Besoklah kita tengok upah kemudian. Jadi kalau dari segi purata pengeluaran, kita ambil buruh, maksimum yang kita ambil ialah berada di kawasan ini ialah antara 4 dengan 5 orang saja. Faham tu? Iaitu berada di kawasan ini. Dia tak berhenti di sini, pasal sini tahap 1 ni dia terus meningkat, memberi sumbangan yang positif kepada jumlah pengeluaran.
Tapi kita tidak akan ambil buruh, bilangan buruh selepas buruh yang ke-6. Iaitu selepas kita ambil alum. Alum ni tidak sumbangan apa-apa pun. Nyebuk aja. Faham tu? Konsepnya dari pengeluaran ini digunakan untuk kita buat keputusan berapa ramai buruh yang kita nak ambil. Buruh ini adalah input yang berubah. Perbincangan ini hanya berlaku pada jangka masa pendek, iaitu hanya satu faktor saja yang kita anggap dia berubah. Faktor lain tetap, iaitu tanah tu tetap. Dalam jangka panjang agak berbeza. Pasal jangka panjang semua faktor boleh berubah. Ini hukum ni berlaku pada jangka masa pendek. Iaitu jangka masa pendek ini bukan kita sebut 1 hari 2 hari, iaitu dia jangka pendek ini disebut sebagai hanya satu faktor saja yang boleh berubah. Yang lain, faktor-faktor lain adalah tidak berubah. Ni faham? Jadi kalau tanah tu satu ekar tanah je lah yang dia boleh digunakan. Dia boleh tambah. Kalau dia boleh tambah kepada ekar yang kedua, itu dah jadi jangka panjang. Nampak konsepnya? Ni konsep jangka pendek. Jadi kalau dari segi graf kita nampak lebih jelas banding dengan kalau gunakan jadual tadi. Faham ni? Saya ingat sudah sering mudah faham. Kerana teori ekonomi ni mudah seronok. Okey, terima kasih.